Mira, Kenapa awak nangis ni? saya ada benda nak beritahu awak. Okey, apa dia tu? Saya mungkin awak rasa saya tidak terlalu pandai, tapi saya nak juga beritahu. Sebab niat saya nak membantu. Okey, kita cuba dengar dulu apa yang you nak cakap. Minggu lepas ada kawan saya call. Okey, Dia kata nak pinjam duit. Okey. Sebabnya dia ada masalah lah. Lepas tu saya pun bagilah dia. Lepas tu, dah lebih kurang dalam seminggu lebih ni, dia hilang. Berapa banyak yang you dah bagi tu? 10,000 10,000? You dalam akaun ada 10,000? duit simpanan. Ya Allah. Sebab dia janji nak bayar esok, dia bayar macam 3 hari lepas tu dia janji nak bayar. Tak apa Eliza, tak kisah. Banyaknya duit you nak pinjam juga. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami. Hari ini anda bersama saya, Eliza Isham dan juga Mirahan dalam program Bual Bicara Hawa. Ya, betul tu. Jadi apa yang Eliza cakap sebentar tadi sebenarnya adalah salah satu modus operandi scammers yang akan berlakon menjadi kawan you, family you dan boleh tukar suara pun boleh juga, Tapi Eliza. betul ke saya kena scam? Saya rasa saya betul lah bantu kawan saya. Tak ada. Kalau nak tahu betul ke tak betul, kita tanya dengan kita punya tetamu yang telah pun berada di studio iaitu Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA dan juga bekas Ketua Jenayah Cyber dan Multimedia JSM PDRM Siasatan iaitu Datuk Ahmad Nordin dan juga Datuk Syahril Aziz, Perunding Urusan Secure Insight Sendirian Berhad. Selamat datang, Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk tadi dengar cerita saya, apa perasaan Datuk? Bila dah dengar tu, saya akan tanya satu soalan. Okey. Bila you kata kawan you bagi, you kenal atau tidak siapa yang you cakap tu? Saya Kenal ke tak? saya kenal lah pasal kot kawan saya. Kalau you kenal, maknanya dia menipu you. Dia bukan itu cybercrime. Sebab you kenal dia. Tapi maksudnya saya tak tahulah tu nombor dia ke tak sebab dia dah lama tak kontak. Tiba-tiba dia kontak, dia cakap kawan saya. Yang mana Jadi dia bagi. maknanya you tidak tahu. You Saya tak tahu lah confirm. maksudnya. Faham. Kalau tak confirm, kemungkinan besar you kena scam. Kena scam. Jadi itulah dia yang kita nak bincangkan pada hari ini. Penipuan cyber wanita bukan isu remeh. Betul tu. Jadi di awal-awal segmen pada hari ini kita nak tanya kepada Datuk Nordin dulu. Boleh tak Datuk Nordin terangkan secara ringkasnya definisi penipuan cyber dan antara kategori-kategorinya? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasihlah panggil MCCA ni. Alhamdulillah. Terima kasih datang. Terima kasih datang. Betul. Menjawab kepada soalan tu, di mana juga saya memberi satu definisi yang sama, iaitu ia merupakan satu perbuatan jenayah. Okay? Jenayah yang dilakukan menggunakan peranti komputer, iaitu desktop ke, laptop ke, ataupun smartphone ataupun tablet. Sama ada dianya mempunyai akses internet ataupun tidak, dan dengan niat curang yang boleh menyebabkan kerugian ataupun ancaman kepada seseorang ataupun organisasi. Itulah istilahnya. Ya. Berdasarkan kepada istilah itu, jenayah cyber bukan jenayah cyber ni ada tiga kategori. Okey, tiga kategori. Ya. Yang pertama dia panggil penipuan cyber. Okey. Ya. Yang kedua adalah jenayah komputer itu sendiri. Oh, jenayah komputer. Oh, lain dengan penipuan cyber. Lain. Okey. Dan bukan lain pada dia adalah jenayah cyber. Tapi tiga kategori. Oh, Yang pertama penipuan cyber. Yang kedua adalah jenayah komputer. Yang ketiga adalah kesalahan kandungan. Okay? Sebab itu semua orang yang membaca media massa dan mendengar media massa dan sebagainya, mereka hanya mengetahui mengenai penipuan cyber. Betul. Ya, penipuan cyber misalnya seperti penipuan telekomunikasi, itu telecommunication fraud, seperti Macau scam, love scam dan sebagainya. Okay. Kemudian dia ada juga penipuan e-belian. Orang beli. Ya, orang duk beli barang-barang apa semua tu kan. E-belian. Kemudian penipuan e-kewangan. Investment. Pinjaman tak wujud dan sebagainya. Kemudian dia ada phishing, dia ada farming, ada spoofing dan juga email scam. Email scam. Okey. Itu penipuan cyber. Sebab tu
semua orang hanya mengetahui mengenai penipuan cyber. Betul. Mengenai jenayah komputer juga adalah apabila seseorang itu dia godam komputer kita. Okey, Itu bisa jenayah hacking. komputer Jenayah lah. komputer, hacking dan lah. sebagainya. Kan? Yang tu kadang-kadang tak perlu pun ada internet. Dia pergi ke komputer, dia ubah setting dan sebagainya. Terus Itu dah. dia jatuh Dah. Itu sudah jenayah. jenayah. Jenayah lah tu kan. okey, baiklah. Kemudian yang ketiga kesalahan kandungan tu seperti lucah, kandungan semua tu. Faham. Jadi 3 tu adalah kesalahan cyber. Okey. Baru saya tahu. Selalu kita memang tahu pasal scam yang call-call tu je. Love scam dan sebagainya kan. betul. Jadi maksud Datuk, kandungan yang jenayah kandungan cyber tu adalah contoh kalau kita jual barang dalam keadaan yang lucah dan melanggar peraturan sebagainya, itu tergolong dalam kandungan. Salah kesalahan. Okey. Bawah Jadi undang-undang. mungkin kalau macam Datuk Syari sendirilah sebagai perunding Secure Insight. Jadi apa yang dilakukan sebagai perunding Secure Insight tu? Bergantung kepada jenis jenayah lah. Okey. Contohnya kalau yang scam tu dia lebih kepada business email compromise. Business Banyak orang fikir business email compromise ni hanya berlaku kepada orang biasa, orang persendirian. Tapi bahagian besar daripada kerugian adalah daripada business email compromise, BEC, dipanggil BEC. Contohnya kerana berlakunya satu hacking, satu syarikat memikir bahawa syarikat yang dia dealing ni, contohnya sepatutnya saya bayar kepada akaun you, dia tukar akaun. Dia tukar ke akaun satu lagi. Jadi saya bayar ke akaun satu lagi. Sebab saya fikir saya bayar kepada akaun company A. Rupanya saya telah ditipu. Dan membuat pembayaran kepada akaun B. Okey. Dan pada fikiran saya sampai Dah bayar lah kira. dah bayar, tapi sebenarnya dah tidak. settle, rupanya Sebenarnya tidak. bukan. Itu adalah penipuan online. Dia email lah. Dia gabung. Selalunya dia kena hack dulu. Baru dia akan buat yang Macam tu rupanya. Bahaya juga kalau kita bagi saya perhatian. melihat A, B berurusan perniagaan. Alright. Saya orang ketiga. Okey. Okey. Dan saya selalu melihat bagaimana pembayaran dibuat. Okey. Dan saya terus hack salah satu daripada email ini. Kemudian saya hantar email daripada B mengatakan kepada A. Dan ini you nak buat bayaran sekarang, ini akaun baru. Jadi A beranggapan bahawa memang betul B, padahal mesej daripada saya. Jadi bila saya bagi pula akaun, itu dah dikatakan mule account. Ini Okey, datangnya. jadi maksudnya perkara-perkara sebegini boleh terjadi bila mana sesebuah transaksi itu terdedah pada orang lain. Tidak juga. Tak juga? Dia melihat, okey, email compromise ni dia telah pun identify. Okey. Identify dia melihat bagaimana urusan perniagaan di antara dua-dua orang ini. Organisasi ini. Jadi dia dah kaji dulu. Bila dia ni barulah dia masuk. Dia tak ada pinpoint macam tu. Tak itu ada. lebih kepada syarikat lah. Syarikat. Ada juga yang satu lagi ransomware. Ransomware pun adalah jenayah yang kedua lah. Maknanya dia intrude, dia godam masuk, lepas tu dia encrypt data, lepas tu dia kata kalau you nak saya decrypt, sila bayar. Macam tu pun ada juga. Betul. Okey. Jadi kalau macam kita ikutkan statistik kan, ramai wanita sebenarnya yang lebih terpedaya dengan penipuan cyber ni. Betul ke statistik tu? Okey. Dan kenapa wanita ya? Nak kena tanya juga kita wanita kan. Kalau you melihat kepada statistik, saya bawa pada tahun 2022 dulu. Okey. Januari sampai November, itulah statistik saya ada. Okay. Kalau tahun lepas kita dapati bahawa memang benar telecommunication fraud ini yang paling tinggi. 286 juta. Itu tahun 2022. Banyaknya. Okay. Dan dia melebihi daripada jenayah cyber yang lain ataupun penipuan cyber yang lain. Tapi pada tahun 2023 tahun lepas jangka masa yang sama Januari sampailah November, telecommunication fraud ini hanya turun kepada tahap yang ketiga. Yang paling tinggi adalah pelaburan.
Orang nak kaya cepat. Investment scam. Betul. Orang nak kaya Betul. cepat. Duit cepat. Itu 420 juta. Oh, yo, 420 juta. Sakit kepala dengar. Kemudian e-dagang yang tadi saya beritahu. Jualan. 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 Beli Yang tu iPhone pula murah. 381 juta. Allahu akbar. Barulah turun kepada telecommunication fraud 327 juta. So ramai orang dah pandai sikit lah. Kemungkinan besar apa yang dijalankan oleh pihak agensi kerajaan dan swasta iaitu outreach program. Kesedaran kepada orang ramai dan kemungkinan besarlah. Kemungkinan besar. Tapi dia punya figure ni, statistik ini masih tinggi. Masih membimbangkan. Kan? Amat membimbangkan. Jadi kita perlu mengambil tindakan yang lebih untuk memberitahu orang ramai bahawa ini adalah scam. Jadi Berjaga-jaga. Berjaga. Tapi Datuk, saya pun tertanya, apa yang sebenarnya yang boleh dilakukan untuk kita semua sebagai rakyat, tak kisah lelaki ke perempuan ke, love scam ke, investment scam ke, sibuk nak cepat kaya kan. Yalah. Jadi apa yang kita sebagai rakyat Malaysia perlu lakukan sebenarnya untuk elak jadi mangsa penipuan cyber ni sebenarnya? Ya, betul. Mungkin Datuk Syahril Dia pula. dengan Datuk Syahril. Nombor satu ialah kita kena pastikan sebagai persendirian Okey. device kita tu secure. Device. Oh, maksudnya kita Device punya kita. peranti lah. Ya. Peranti. Okey. So kebanyakan cara yang metodologi ataupun modus operandi adalah untuk nak tipu kita ni, dia kena tahu data tentang kita. Nama, alamat. Alamat, nama, timangan, duduk mana, Mana saya ketipu, ya Allah. mana. So bila dia ada banyak data-data tu, lebih banyak kemungkinan, keberangkalian bahawa aktiviti untuk scam tu akan berjaya. Okey. Lepas tu dia gunakan standard psikologi punya profile lah. Fear, Betul. ketakutan, uncertainty, ketidakpastian, Urgency. doubt, keraguan, urgency, passion, for example kan. Betul. Dia, bila dia dah ada profile tu, barulah dia boleh gunakan information yang dia ada tentang you untuk membuat penipuan. Jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh kita untuk mengelak nak jadi mangsa? Jadi mungkin Datuk Nordin boleh bagi pandangan? Datuk Syahril Dia pula. bila nak jadi mangsa ni, dia bila yang nak terkena. Bukan kata bila. Tak kena. Tak tahulah bila nak kena. Tapi orang boleh tak nak kena. Bila? Tak akan jadi mangsa. Sebab kita semua tidak peka bahawa data kita semua di situ. Saya bagi misalan. Bila you tengok tu, you download benda kan, apa yang dia minta? Nama, dia suruh isi Nama, email, IC, nombor email dan telefon, sebagainya. bagi. itu Jadi je. semua Tempat data tinggal, di situ. apa Betul. semua ada. Betul. Kan? Semua dah ada di situ. Jadi Alah, macam nak beli barang. Takut kena scam lepas jadi ni. itulah keadaan sekarang. Ya. Jadi kita kena peka lebih. Dari segi macam ni. Kalaulah orang yang kita tidak kenal, telefon yang tidak register, jangan duk layan. Betul. Satu. Kedua, kalaulah you terima panggilan, tiba-tiba terangkatlah panggilan kata hello, kata you tak kenal, just anggap. Faham? Kalau tak nak cara baik pun, sorry saya tak minat, terima kasih. Pum. Faham. Jangan kita duk layan. Itu adalah karakteristik perwatakan orang Malaysia, baik hati. Baik hati. Betul lah tu. Orang Kan? Malaysia. Banyak membantu, nak kenal, nak cakap lebih. Betul. Bersosial. Betul juga tu. Kita ambil lah kata misalan. Kalau orang-orang di luar negara, orang Eropah ke mana, dia bila dia terima telefon, ring dia pun angkat. Hello? Okey. Dia pun, hello? I'm sorry, I don't know you. Pam. Terus tak. Oh, macam tu. Kita tidak. Ya. Hello? Ya. Hello? Ya, siapa ni? Tak kenal lah. Mana dapat nombor? Jadi kita dah mula macam tu. Okey. Itulah kita mula. Betul. Jadi rakyat Malaysia ni perlu lebih peka sebenarnya. Kalau tak tahu tu, minta maaf saya tak kenal. Assalamualaikum. Bagilah salam kan. Bagi buka dimas sikit macam tu. Attacker ni, orang jahat ni, dia punya modus operandi adalah untuk mendapat kepercayaan. Ya. Jadi bila you bagi peluang untuk dia, you percaya ke dia, dia akan menggunakan kepercayaan tu semaksimumnya. Okey, jadi
Silakan. So jadi tu kita kena, kepekaan kita kena tinggi. Dia macam bila kita lintas jalan lah. Kita tengok betul-betul. Kita kena berhenti dulu. Berhenti, fikir. Oh. Tengok. Baru kita boleh act. Saya rasa kita rakyat Malaysia ni tak fikir. Assalamualaikum. You anak siapa? Macam tu Kita kan. kata kepercayaan itu yang jadinya love scam. Betul. Jadi itulah kepada penonton Hawa, orang yang kita kenal pun kita tak boleh percaya. Apatah lagi orang kita tak kenal. Macam tak saya. Betul juga Eliza. Betul tu. Jadi nampaknya masa amat mencemburui Betul. kita. Kita tak sempat nak ke love scam, tapi mungkin pada masa akan datang Datuk boleh datang Boleh, untuk insyaAllah. kita kupaskan lagi tentang Boleh. love scam pula. InsyaAllah. Terima kasih atas mukadimah pada hari ini dan kita harapkan episod pendek yang hari ini dapat membantu anda untuk lebih peka lepas ni. Yes, betul tu. Dan InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Dan kepada Sama-sama. semua penonton Hawa, kalau nak makan boleh ambil dulu pisang goreng. Sebab kita pun Kita kena nak berehat berehat sebentar sebentar dan kembali selepas ini. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah Terima kasih. datang lagi untuk love scam. Next time. Okey, kalau tadi kita dah bincangkan penipuan cyber, kenapa wanita sentiasa menjadi sasaran? Sekarang ni kita nak bincangkan celik minda, celik IT bersama Datin Iragani. Kita punya favourite panel. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. 2024 ni pembukaan untuk saya. Dan kita bawakan topik hari ni, topik yang biasa terjadi Datin. Betul. Macam tadi Datin dah dengar kan, biasa perempuan kena tipu dan sebagainya, love scam dan sebagainya. Jadi pada awal kita tanya apa pendapat Datin tentang wanita yang perlu cantik dan juga perlu celik IT-nya sebenarnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suka TV, kepada dua pengacara cantik ni. Okey, sebenarnya memang sesuai sangatlah kita sambung daripada topik pertama tadi pasal scam. Betul. Asal mudah Love sangat scam. jadi mangsa. Kenapa? Adakah kita ni sememangnya selalu merelakan diri kita untuk jadi mangsa? Ataupun sebenarnya kita tak cukup celik minda kita ataupun sebenarnya kita tak celik IT? Mana satu sebenarnya? Jadi sepatutnya kita kena ada pengetahuan dari segi IT tadi. Saya rasa saya bukan orang yang sesuai untuk bercakap tentang IT, tetapi celik minda tadi tu sangat cukup diperlukan dalam kita menilai sesuatu perkara supaya kita tak kena tipu, supaya kita tak kena scam. Betul? Mukadimah awal tadi Mukadimah tu. Nak awal, sambung yang tadi tu. Pendapat saya bahawa sebagai seorang wanita kita harus bijak. Bijak menggunakan pemikiran kita untuk menilai yang mana betul, yang mana tak betul. Supaya jangan mudah ditipu. Dengan begitu senang sekali. Halo saja dah kena tipu dah. Ya, betul. Tapi saya nak menjawab kalau kita backup kan. Saya nak menjawab. Tapi Datin, kita ni wanita, kita got carried by emotional. Kadang-kadang orang kan macam Assalamualaikum, awak sihat ke? Saya ada masalah dah, ni. habis. Terus jadi macam Allah, awak nak berapa? Macam mana? Okey, kalau nak cakap pengalaman saya sendiri pun. Oh, ada pengalaman. Ada juga, kena juga. Rupanya dari situ jadi pandai. Sebab pengalaman yang masukkan, betul, wanita adalah makhluk yang sentiasa beremosi. Ya. Kesian tak sampai hati. Betul, betul. Itulah wanita. Ya. Kan? Jadi kadang-kadang tu kita selalu bersangka baik dan sentiasa positif. Betul. Jadi kita menganggap bahawa perkara tersebut adalah bukan orang nak menipu kita. Itu juga yang terjadi kepada saya pernah sebelum ni kan. Orang telefon, dia tiba-tiba je dia cakap, kata, boleh tak tolong back in duit lah apa benda semua. Mereka ni orang yang belajar tentang psikologi. Dia dah tahu tentang macam mana nak mengawal minda seseorang. Sebab tu hari ini kita kena bercakap tentang celik minda tu supaya wanita di luar sana yang menonton Hawa pada petang ini pastikan mereka celik minda supaya mereka tidak mudah diperdaya melalui maya. Ya, betul. Jadi itu yang kita nak tanya kepada Datin tu, apa langkah-langkah Macam mana? untuk seorang wanita tu nak meningkatkan diri pun boleh. Diri untuk tak orang Tak kata tertipu lah. Okey, sebab macam ni. Sebab itu kita kata selain daripada kebijaksanaan pengetahuan tentang maklumat bahawa hari ini ramai orang kena scam. Betul. Tapi yang hairannya kena pun macam mana pun tetap kena juga. Ya. Adakah perkara tersebut tak sampai maklumat kepada orang di luar sana ataupun sebenarnya kita sendiri yang masih belum sedar ataupun kita sendiri yang terperangkap dalam keadaan tadi tu berbalik kepada kita terlalu mudah kasihan, terlalu over positif. Positif ni sangat bagus tetapi di sinilah kebijaksanaan minda tadi menilai yang mana
mana positif, yang mana sebenarnya negatif. Saya baru nak cakap dengan Datin. Datin kata selama ni kena positif, jadi kita positif lah dengan orang. Okey, sebagai manusia kita betul. Saya suka soalan ni. Saya suka sebab kita sememangnya sentiasa kena positif sentiasa. Okey. Tetapi manusia diciptakan berpasang-pasangan. Apa maksud saya berpasang-pasangan? Maksud- Dalam diri kita mesti kena ada positif dan mesti kena ada negatif, baru balance. Kalau kita sentiasa positif, tak pernah ada negatif. Yang dimaksudkan negatif tadi tu sentiasa berasa was-was, tak yakin. Betul ke tak ni? Betul ke orang telefon ni orang yang betul dalam kesusahan? Betul ke orang ni sebenarnya kenal kita? Di sinilah kebijaksanaan pemikiran kita untuk menilai balik. Di situ kan bunyinya macam negatif. betul. Syakwa sangka terhadap seseorang. Tetapi negatif tadi perlu supaya membalancekan kita sentiasa membuat keputusan yang betul dalam kehidupan. Ya, betul. Dia bukan kurang bijak tak function. Yang ini kurang bijak function. kurang bijak. Betul tak? Sebenarnya bukan kurang bijak, Eliza. Sebab bila kita dah balance tu kan, Datin, kita boleh berfikir secara rasional. Betul. Dan tak ikut emosi. Betul tak? Sebab dalam kehidupan kita, kalau hari-hari kita, katalah, you berdua ni sentiasa positif 24 jam. Orang cakap apa pun, kan saja. Rasanya meriah tak hidup? Oh, stres kot hidup. Saya dah faham maksudnya. Saya dah faham. Betul tak? Jadi sebab itu, tadi saya kata berpasang-pasangan. Dalam diri kita ada negatif dan ada positif. Ada baik dan ada buruk. Ada kurang dan ada lebihnya kita. Betul. Sebab tu kita kena pandai menimbang tara di sini. Sebab kalau kita nak cakap tentang topik bijak minda ni, sebenarnya patutnya banyak lagi yang perlu kita kupas. Betul. Okey. Jadi maksudnya saya kena berehat sekejap. Maksudnya kena kita berehat kena dulu. berehat sekejap sebab Ya. minda saya macam tak boleh brain. Tapi banyak itu benda yang adalah diproses. benda fakta yang kita kena proses bersama sebenarnya. Tak Betul. semua orang celik. Jadi kita kena berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Tapi betul ke maksudnya kita kena sentiasa ada negatif jugalah? Dek! Harun, betul kau? Apa, Dek? Kau masuk tak bagi signal, Dek. Senak, Dek. Brother. Awak ni parking macam mana ni? Dua lain ni. Mak bang. Terbalik ni. Terbalik ni. Kadang-kadang Gian juga ngambil corner. Ada order. Jangan tu! Saksikan pencalonan baru setiap minggu. Dengan pelbagai genre yang akan dipertandingkan. Bersama saya, Elfie Martin. Dan saya, Delina Sheikh. Secara langsung Isnin, 9 malam. Ya, semestinya trendy dan terkini Di Suka Tune. Suka TV, Suka sangat. Malam Ya. masih muda, asal kau duduk. Suka Tune. Okey, kita masih lagi bersama dengan kita punya topik celik minda, celik IT. Dan Datin, ramai orang dekat luar sana yang suka betul mengecam wanita. betul. Mereka cakap, alah buat apa belajar tinggi-tinggi, nanti masuk dapur juga. Apa pendapat Datin? Okey, Aceh. Nak marah ni. Dia nak marah. Dia nak Dia makin nak panas. marah ni. Kenapa selalu kita meletakkan bahawa wanita itu bila belajar tinggi akhirnya berada di dapur? Ini cerita zaman bila ni kalau nak cakap ni? Sekarang kita di alaf 21. Betul. So bila kita sekarang ni dah berada di zaman mengikut arus kemodenan, wanita hari ini kalau kita survey, kalau kita lihat saya sendiri banyak pergi road tour di kampus di universiti. Betul. Rata-rata pelajar ramai wanita. Ya, betul. Betul. So lepas tu tetapi persoalannya tadi bila Mira tanya saya, kenapa wanita bila belajar tinggi-tinggi akhirnya pergi ke dapur? Betul. Sebab selalunya kadang-kadang perkara tersebut sepatutnya tak perlu lagi. Sayang kita belajar bukan hanya sambil masa sebulan dua. Kita belajar mengambil masa bertahun-tahun. Jadi apa ilmu yang kita belajar tadi tu kenapa kita tak sempat pun nak mengguna pakai ilmu tersebut untuk kita meraih apa yang kita sepatutnya kita dapat. Betul. Tak salah memang wanita hujungnya pun kita tak payah kita nak mengistilahkan wanita sekolah tinggi besok belajar lalah pergi ke dapur juga. Kan? Cuba kita buang persepsi tersebut bahawa wanita ni sepatutnya
Walaupun berada di dapur tetapi kita juga mempunyai kelas kita tersendiri. Yes, betul. Kelas kita tersendiri kan. Itu orang kata Datin. Kita belajar tinggi-tinggi yang membezakan dapur kita. Ya. Dapur kita lawa ke tidak? Dapur kita tu pakai gas ke pakai elektrik? Ya. Betul, Okey, betul. silakan Eliza. Jadi mungkin ada juga setengah wanita yang berkahwin kan. Dah kerja bagus berkahwin sampai bila masa dah lepas kahwin tu dipaksa pula duduk dekat dapur. Dipaksa pula asuh anak sahaja. Jadi kalau macam tu macam mana Datin? Kita kena ikut cakap suami. Jadi macam mana tu? Betul. Sebab itu kadang-kadang kalau saya lah, ini saya kalau saya pergi turun ke padang berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi, saya selalu cakap, sebelum berkahwin, Dengar semua. sebelum berkahwin, pastikan kita kena bagi tahu apa yang kita mahukan dan apa yang kita perlukan. Tak perlu takut lagi macam dulu-dulu ikut saja. Tak bermakna kalau kita mempunyai kelulusan yang tinggi, kita tak boleh menjadi seorang isteri yang taat. Yes, agree. Adakah kita meletakkan satu persepsi bahawa kalau kita ni pandai, kita dah jadi lupa diri. Itu kalau kita meletakkan niat begitu terhadap apa yang kita ingin lakukan. Ia tergantung kepada niat. Tak semestinya kalau kita berpelajaran tinggi, tetapi kalau kita ada dream, ada wawasan, kenapa kita tak nak menggapai wawasan kita tu dulu? Tapi anda kata kahwin awal tadi. Bila dah kata kahwin awal, lepas tu kita ni dah sekolah tinggi. Lepas tu kahwin awal, suami kata duduk rumah. Sebab mungkin dia tak clear awal, tak bagi tahu awal apa you nak dalam hidup. Kena bagi tahu. Okey, you nak saya kan? Kalau you nak saya, you kena tahu. Saya ada impian. Saya ada matlamat dan saya nak capai apa yang saya nak capai. Suka tak? Setuju tak? Tak setuju tak payah. Next. Wow, betul. Thank you. Saya setuju. Cara berdating 2024. Betul. Kita bukan macam dulu. Betul tak? Betul. Sebab ini untuk kita juga. So apa guna kita belajar? Sebab kita kena faham. Akhirnya kita nak apa yang kita nak. Betul. Yang berlaku masalah dalam rumah tangga apabila terjadi, masing-masing memendam perasaan. Dia nak capai apa yang dia nak jadi apa yang dia nak, tapi terpaksa terkubur di separuh jalan disebabkan oleh ingin menjadi seorang isteri yang taat kepada suami. Betul kita kena taat kepada suami. Tapi kenapa kita tak bagi tahu awal? Apabila dah berkahwin baru kita cakap, saya nak macam ni. Asal dulu you tak cakap awal apa you nak kerja? Asal you tak cakap apa dulu you nak buat bisnes? Sebagai contoh. Sekarang baru you nak. Kenapa? You ikut orang je. Dah jadi benda lain pula. Betul. Jadi bila kita berbincang awal boleh tolerate. Kita tahu di tahap siap bulan boleh buat agreement awal. Setuju? Sign. Bagi idea ni, bagi idea. So, yang penting 50% saya punya. Boleh lah kan Kalau agreement kita macam beli tu. kereta, beli rumah, pun ada agreement ke? Oh, Betul. Ya, Apa sebab dalam hidup kita tak boleh ada agreement apa yang kita nak? Cuba tanya, tepuk dada, tanya selera. Wah, makin panas. Balik ni saya terus buat agreement. Betul. Daripada penonton luar sana, wanita-wanita khususnya, tak semestinya kalau anda pun ada cita-cita untuk jadi suri rumah pun, anda perlu ada celik minda, celik IP. Sebab apa? Inilah kita tak nak terjadi pada wanita di luar sana. Love scam lah, kena fraud dan sebagainya. Itu benda yang kita nak elakkan. Betul, sangat betul. Sebab itu kepintaran, kebijaksanaan kita juga harus seiring. Sebab itu ilmu kena ada. Macam tadi kalau kita faham, setengah orang dia tak faham. Dia menganggap bahawa alah jadi isteri sudahlah, nanti suami bela. Itu jadi gitulah. Betul-betul. Bolehlah macam tu. Kan. 2024. Yes. Jadi Marah dengar, tiba-tiba marah. betul lah tu. Jadi di akhir-akhir ni mungkin ada kata-kata terakhir lah buat Akhir dah ke? Dah. Masa cemburu betul kita. Okey, apa dia cepat. Kata-kata terakhir kepada wanita luar sana. Okey, kepada wanita di luar sana yang menonton Hawa ni, saya ingin memesan kepada anda semua, jadilah wanita yang bijak. Bijak ini bukan sahaja dari segi kepandaian kita memasak, kepandaian kita menjadi seorang isteri, tetapi bijak juga menilai yang mana baik, yang mana buruk untuk kita menjadi wanita yang eksklusif, expensive. Okey? Ya, itu dia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datin Ira Ghani. Sebab saya rasa bukan saya seorang, Eliza dan juga penonton Hawa juga, bila setiap kali dengar Datin Ira berkata-kata, kita tiba-tiba rasa motivated. Saya awal tadi ditampar. Tapi saya diambil dan dicium semula. Jadi rasa okey lah macam tu. Jadi kita kena jadi wanita yang bijak. Selain daripada itu, kita nak ucapkan dululah terima kasih kepada banyak. Datin Ira. Thank you so much. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang. InsyaAllah. Dengan topik-topik yang lebih menarik. Ya, topik-topik yang lebih panas tahun ni. Baiklah, sebelum kita nak break, kita nak kongsikan sesuatu kepada anda tentang kebaikan peria. Peria mengandungi insulin tumbuhan yang dapat membantu merendaskan paras gula dalam darah. Ya, betul tu. Jadi sekarang ni kita ada sediakan sesuatu untuk anda dalam Segmen Info Sihat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional?
Dapatkan Peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak Peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com. Mira nampak cantik hari ni. Terima kasih Eliza. Saya nak sambung pun dah tak mampu dah Eliza. Tak mampu kan? Okey, kejap. Okey, cuba lagi sekali. Awak pun apa kurangnya? Tak boleh lah Mira sebab saya rasa vocal cord kita dah biasa, vocal cord biasa. Kita selalu wanita kan? Betul lah. Kita bertukar jadi lelaki ni Eliza. Jadi macam Suni Wang Giant. Betul. Tapi Mira ada seorang, ada satu video, banyak seorang video dia yang tengah tular kat social media ni. Dia seorang wanita tapi dia bersuara lelaki dan suara dia sangat sedap. Kalau dia nyanyi lagu Anwar Zain, sikit je. I rasa boleh tapau. Sembang ni, I tak percaya. Tak percaya. Yes. Tak percaya. Sebab apa? Sebab kita bawakan dengan kita hari ini adalah Harzan atau nama sebenarnya Nur Nazrah Abdul Samad, seorang ejen hartanah. Yang akan membincangkan tajuk mengenai anugerah luar biasa wanita bersuara maskulin. Okey. Jom, jadi kita call dia. Kita call sekarang. Kita call. Okay, cuba. Call dia dulu. 01. Tali saya kat. Jangan cakap kuat-kuat. Call. Okey, jom. Kita tunggu dia masuk. Hello. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Apa khabar? Dia tak? Apa khabar? Dia pula suara perempuan. Aduh, yai. So hari ni tak kerja ke? Hari ini saya cuti. Hari ni cuti. Okey. Jadi kita nak tanya dulu lah. Awal-awal tak nak minta tanya dulu lah. Saya nak minta nyanyi lagu sikit boleh tak Harzan? Nyanyi lagu sikit lah. Lagu Semerah Padi lah sikit. Belanja dulu sikit. Kalau takut penonton tak percaya. Okey, silakan. Okey, jom. Menterang, merah padi, menterang, semerah padi. Aku bisa Ada. Itu je dia hafal. Itu je dia hafal. Okey, jadi nak tanyalah sebenarnya. Tajuk dia bagi. Apa dia? Betul-betul tajuk je saya bagi dia. Betul-betul tajuk je. Dia bagi tu je. Okey, silakan. Jadi memandangkan tadi dah bagi dah tajuk Semerah Padi tu. Nak tanyalah, tiba-tiba awak ni viral sebab suara awak seperti lelaki kan. Jadi apa perasaan awak bila tiba-tiba viral tu? Pernah sangka tak? Saya tak pernah sangka. Sebab bagi saya ramai je orang yang bersuara garau kan. Cuma mungkin diorang tak rekod video. Perasaan saya terkejut sikit sebab saya kalau saya sendiri rasa suara saya biasa je. Tak ada macam lelaki sangat. Tapi yelah telinga orang kan. So saya terima je lah. Viral tu macam okey je. Macam redha betul kan? Macam redha je lah. Tapi inilah saya rasa satu anugerah juga kan. Sebab apa? Sebab tak semua orang boleh dapat anugerah ni. Ini kira kelebihan daripada awak juga sebenarnya tau. Sebab kalau ikutkan kita perempuan nak je ada suara jantan. Yes. Sebab kalau tak nanti ada orang kacau kan. Dia macam jadi garang-garang sikit macam tu kan. Macam kenapa kacau aku? Macam tu kan. Boleh woi lah. Boleh. Boleh woi. Betul. Terkejut dia woi kan kita. Okey, firstly saya nak tanya juga, apa antara pengalaman lucu sepanjang bekerja kan? Sebab saya kerja sebagai seorang ejen hartanah. Kadang-kadang kontak orang melalui telefon je, betul tak? Sekali telefon, kontak-kontak, sekali jumpa, lah perempuan pula. Jadi apa reaksi orang-orang sana kat JB tu? Reaksi diorang kalau terukal lah. Kalau terukal memang diorang semua memang tak pernah lah yang panggil saya Kak. Biasa memang panggil saya Bang. Bang macam tu lah. Bukan setakat customer je. Panda ke kan. Orang abang JNT ke. Tak pernah lah ada abang JNT yang lepas saya try. Semua tak lepas. Semua tak lepas. Ingat saya lelaki. Jadi saya cakap elok-elok pun diorang ingat saya lelaki. Selalunya memang daripada call lah. Bila diorang jumpa, diorang terkejut tak? Macam, biar betul scammer ni. Ada tak?
Dia orang bukan jumpa lah. Saya kan call kalau call dari marketing. Lepas tu saya akan proceed ke WhatsApp kalau dia orang berminat kan. Jadi bila dekat WhatsApp tu saya akan post saya punya business card. Where dekat business card saya tu ada gambar saya bertudung. Jadi dekat situ dia orang akan pelik lah. Dia orang macam kenapa dekat sini contactkan perempuan. Yang tadi kan kau lelaki. Awak scammer Awak scammer ramai-ramai Macam ya Allah, ingat ni apa? Bola sepak punya tim ke ramai? Scam ramai-ramai. Yelah sebab kadang-kadang orang tak percaya, betul tak? Tapi so far sejak dah viral ni rasa orang dah kenal dah. Rasanya tak ada dah kes-kes scammer ni. Kalau nak scammer awak kenyitkan je mata. Macam tu. Ada kenyit mata. Member call nak kenyit mata macam mana? Yelah bila jumpa tu kenyit mata. Macam tu. Okey, saya tertanya-tanya lah Hazan. Sejak bila sebenarnya suara awak ni berubah ke arah suara lelaki? Dan kita nak tahu juga punca perubahan tu start bila? Sejak umur saya 17. Saya tingkatan 5 tu. 17. Okey. Ya, saya tingkatan 5 tu suara saya dah serak-serak dah. Kalau kawan-kawan saya perasan lah kot. Tapi masih macam perempuan. Cuma dia serak-serak basah. Dia daripada bulan Januari tu sampai bulan 12 tu baru betul garau dia rasa. Dia bukannya terus bangun tidur tiba-tiba garau bukan. Tak ada. Macam dalam movie pula kan. Bangun tidur tiba-tiba dah terus Itu macam kena rasuk tu nama dia. Itu kena rasuk. Kita rasuk tu. Bangun lain. Apa sebenarnya punca dia? You terlampau banyak menyanyi ke? Membuatkan vocal cord tu rosak ke macam mana? Mungkin jugalah. Saya banyak bercakap. Lepas tu saya banyak menyanyi. Lagu pula semua lagu tinggi-tinggi kan. Ada. Lagu tak sedar diri orang panggil. Lagu tak sedar diri. Saya macam tu lah. Saya suka menjerit juga. Kadang masuk kawat. Saya jadi komander. Okey. Jadi pernah tak terfikir untuk jumpa doktor ke, macam pergi consult ke dan sebagainya? Buat masa sekarang kalau doktor yang pakar-pakar tu tak fikir lagi. Tapi kalau macam pergi klinik untuk nak tanya doktor saya ada tonsil ke, saya ada thyroid ke apa tu dah. Dan Alhamdulillah tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Jadi memang tak ada masalah penyakit ke apalah. Cuma memang anugerah yang dikurniakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Betul. Dan sebenarnya Eliza, yang paling menarik je bila suara macam lelaki ni kan. Kita waktu budak-budak sekolah, kita dapat tahu Hazan tadi baru umur rahsia sikit tapi di awal 20-an. Okey, jadi di awal 20-an ni dia baru lepas sekolah. Ada tak prank kawan-kawan ke, saudara mara ke guna suara lelaki kan? Acah-acah macam, saya nak ngorak awak. Ada? Saya tak adalah prank kawan-kawan. Tapi saya suka bergurau yang macam kalau saya call orang kan. Waktu saya baru je lepas tukar nombor tu, saya call nombor kawan-kawan saya kan. Saya suka cakap macam, Assalamualaikum, ini daripada Jabatan Penghilitan Negara. Saya suka main-main macam tu. Jabatan Perikanan, Perhaiwanan semua saya dapat. Semua yang haiwan-haiwan. Nanti orang takut lah. Flora dan fauna dia ambil. Flora fauna je belum. Belum lagi kan. Jadi ID baru tak? ID baru. Dah cakap apa tadi? Jawapan kakak kan? Kita pula sama umur awak. Sorry. Jadi betul lah kan, itu satu anugerah bila mesti banyak kongsi momen-momen yang menarik dan sebagainya kan. Sebab saya nak tanya juga untuk family juga. Macam mana penerimaan family bila tiba-tiba suara tu berubah sedikit sebanyak menjadi lebih garau. Tapi kita jawab sebentar lagi. Sebab kita kena berehat kejap. Kita gantung soalan sikit kan. Bagi Hazan pun minum air, relax. So kepada anda semua penonton Hawa, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Okey, kita masih lagi bersama dengan Harzan, seorang wanita yang mempunyai anugerah luar biasa. Dan saya serahkan kepada Eliza sebab tadi Eliza ada gantung soalan. Silakan. Betul tu. Mana Harzan ni? Ada dah di talian? Ada. Okey. Kita tak nampak kan sebab video call kan, takut lari pula. Ni nak tanya macam mana penerimaan keluarga bila tiba-tiba suara tu berubah sedikit macam tu?
Penerimaan keluarga, diorang macam biasa. Sebab saya hari-hari memang berkomunikasi dengan diorang. Saya bercakap hari-hari. Jadi perbezaan tu tak terasa pada diorang. Diorang rasa suara saya biasa je. Mak saya akan macam, alah dek, biasa je lah suara kau dek. Mana ada beza mana lah. Biasa je mak dengar. Mak-mak biasa lah kan. Okey. Jadi soalan kali ni panas sikit Hazan. Kita nak tanya. Boleh. Awak masih solo ke dah berpunya? Oh, saya solo. Solo. Kenapa Mustahil solo saya dah berpunya. ni? Kenapa pula mustahil dah berpunya tu? Pernah ada boyfriend tak? Pernah, tapi itu waktu saya suara belum pecah lagi lah. Itu macam cerita-cerita monyet lah kak. Cerita monyet. Faham. Jadi so far sekarang ni belum cuba lagi lah. Memang tengah belum, single dan lah saya sekarang. tak mencari. Tak mencari. Saya tak mencari pun sekali. Okey. So kalau ada orang nak try ke apa semua boleh lah kan? Manalah boleh. tahu. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh, tak payah. Wah, dia terus Tak payah tutup. lah, tak apalah. Tak payahlah. Tak apalah dia cakap. Dia bahagia. Saya nak jaga mak ayah saya dulu. Ah, Sebab saya anak tunggal. anak tunggal samalah Ya. kita. Saya pun Oh, nak ya tunggal ke? juga. Ya, kita geng. Comel lah. Bestie. Bestie. Bestie terus naik pangkat. Okay, patutlah sama. Cuma suara je lah lain Ya, sikit. Tapi kita suara still je bestie lain. orang Johor juga. ya. Ya, orang Johor juga. Geng, Orang sorry, kampung. Mina. Orang kampung. betul. Saya pun orang Johor juga. nak juga. Saya Kajo. Nak juga. Kajo. Kaju. Boleh, tak ada masalah. tak ada Boleh lah, masalah. kita geng. Okey, Hazan, nak tanya juga, selepas awak viral dan sebagainya kan, ada juga kita tak boleh nak lari kata-kata netizen, betul tak, yang jahat-jahat mulut ni kata awak tipu lah, awak pakai filter suara lah, ada masalah khunsa lah, pakai hormon dan sebagainya. Jadi macam mana awak handle, apa orang cakap, handle kecaman macam tu, kata-kata negatif macam tu? Oh, saya tak handle. tak Saya biar handle? je. Biar je? Saya biar je. Saya biar je. Dia nak cakap apa, cakap. Sebab saya tahu yang kalau jadi benda-benda macam ni, memang ramai orang yang anggap macam-macam dan saya tak boleh halang pun. Betul. Dan saya pun tak dipaksa untuk menerima semua tu. So tak apalah. Okeylah, nak cakap apa cakap lah. Saya ada bukti dan saya betul saya tak menipu. Dan lah, itu je lah. Dah. Wah, senang sangat dia punya cara nak handle tu lantaklah. Macam tu. Betul, sebab itulah sebenarnya yang kita buat. Kalau kita lain daripada orang lain, kita biar je. Asalkan selalu yang kita buat tu betul, apa yang kita buat tu baik, it's okay. Betul tak? Yes. Yang penting kita ada family di belakang kita. Ya. Kan? Okey. Saya bersyukur sebab at least saya dapat bertutur dengan sempurna lah. Ya, betul. Saya tak ada masalah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi Hazan pun baru di awal 20-an kan. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami semua apa cita-cita Hazan, nak jadi apa? Dulu waktu saya kecil-kecil, saya memang minat nak jadi macam ayah saya. Ayah saya bekas pesara tentera. Saya nak jadi pegawai tentera. Saya anak askar. Anak askar. Saya tadinya nak jadi Jadi askar. komander tadi tu. Macam mana? Belanjalah sikit. Macam mana? Tegak sikit. Macam mana? Belanjalah sikit. Saya tengah pegang tangan tu, pegang Oh, tangan. ya. Okey. Sorry. Sorry. Lepas tu bila saya dah besar, saya orangnya makan banyak. Jadi badan saya besar. So macam susah sikit saya nak lepas temuduga apa semua tu. Saya pun bertukar minat nak jadi lawyer. Saya minat sebab saya bercakap, saya suka bercakap, saya suka membidas. Saya suka menjawab orang kan. Mak saya kata jadi lawyer je lah adik, belajar kan. Tapi sebabkan saya ada masalah dengan saya punya kewarganegaraan. Jadi bila ada masalah tu saya terbantutlah cita-cita saya. Bila sekarang baru je dapat IC saya tahun 2022 bulan 2. Oh, baru lagi. Itu yang saya So bila saya dah dapat tu, barulah saya dapat bekerja elok sikit lah sebagai ejen hartanah. Sebelum ni saya kerja biasa-biasa je. Oh, okey.
Alhamdulillah. Macam kesabaran tu ada, Allah pasti akan buka jalan. Berkat lah orang kata kan. Tapi sebelum apa-apa hal pun saya nak minta Hazan, ada tak nak tiru suara artis lelaki ke, suara artis perempuan ke, mana-mana ke. So macam nak dengar lah. Sebab kita tengok kat TikTok macam meriah je ditiru suara kan? artis. Dia cakap logat Kelantan, Sabah Sarawak dia boleh cakap. Geram betul tengok kat TikTok dia kan. Cubalah buat sekarang pula. Kalau bukan artis, Najib boleh? Boleh. Silakan. Okey, silakan. Wah. Kita jadi minute meeting. Okey, silakan kita dalam meeting. Saudara, Assalamualaikum saudara. Malam masih muda, asal kau hidup macam tak berapa. Saudara. Okey. Itulah. I macam tiba-tiba macam confused kejap. Itu suara Datuk Seri Najib ke? Ya. Saya rasa macam tu lah. Dia siap buat nyanyi lagu malam pagi tu. Aduh. Betul. Saya rasa malam pagi tu yang tiru suara dia, tahu tak? Ya, betul. Okey. Jadi Hazan, sebenarnya kan kalau I tutup mata dengan suara you ni memang tak boleh dinafikan lah. Memang macam lelaki. Betul. Suara-suara macam ni lah suaranya I suka kalau budak-budak dulu. Ada. Macam sedapnya suara dengar kat telinga. Jadi awak nak minta apa sebenarnya sekarang Saya nak ni? minta dia buat pick up line. Tapi dekat Eliza. Kan saya kenapa dekat saya? Jadi saya Okey, kena tutup silakan. mata lah saat saya nampak dia seorang wanita. Ya. Jadi saya tutup mata supaya saya rasa suara dia seorang lelaki. Okey, silakan. Penonton pun kena tutup mata kejap. Tutup mata semua penonton. Okey, 3, 2, 1 dipersilakan. Saya bagi pick up line tapi deep sikit boleh ke? Dipersilakan, boleh. Okay. Apa beza awak dengan bunga ros? Tak tahu. Tak ada beza. Dua-dua pun satu hari nanti akan ditanam di tanah. Ya Allah, itu bukan pick up line tu. Tak jadi nak jatuh hati. Saya rasa saya jatuh ke tanah dulu. Allahu Akbar. Ingat mati. Itu adalah mesej dia ya. Sunat ingat mati. Bagus Azhar ingatkan kita semua. Okey. Sebelum tu kita nak minta kata-kata terakhir kepada penonton yang mungkin masih belum percaya pada awak ataupun mungkin ada skeptikal yang macam pandang awak serong dan sebagainya. Mungkin awak ada pesanan kepada penonton kat luar sana? Silakan. Okay, kepada orang-orang di luar sana yang susah nak menerima hakikat bahawa saya memang seorang perempuan yang tulen. Saya tak ada apa nak cakap tapi saya memang dilahirkan sebagai seorang perempuan dan akan pergi menghadap ilahi pun sebagai seorang wanita. Jadi itu sahajalah. Segala kata-kata yang jahat ke apa saya dah maafkan daripada ujung kaki hingga ujung rambut. Dan saya pun minta maaf juga kalau kehadiran saya buat korang rasa tak best ke, rasa macam saya tipu ke apa, saya minta maaf banyak-banyak. Itu saja. Mana mungkin rasa tak best? Harzan dalam kata-kata dia bergurau-gurau mengingatkan kita kepada mati ya sentiasa. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Harzan sebab awak sangat-sangat positif. Betul. Kita harapkan awak sentiasa berfikiran positif sampailah bila-bila dalam dunia pelajaran, dalam dunia bidang pekerjaan. Yang awak pilih sendirilah. Dan anda kena tahu Hazal yang kami di Hawa dan juga rakyat sentiasa terbuka sebenarnya mungkin ada segelintir yang tak menerima tapi biarkan mereka, kita keep dengan positif kita, positif energy untuk tahun 2024. Okey? Yes, dan kita doakan juga semoga terus sukses menjual rumah kan? Ejan Hartanah jual rumah kan? Ya, betul. Saya jual rumah. Jadi nanti kita pergi mengopi balik Johor. InsyaAllah. Okey, alright. Okey, baiklah. Bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Terima kasih juga kepada semua penonton Hawa. Jadi sekarang ni bolehlah berhati-hati sikit. Kadang-kadang kalau orang tu suara lelaki, bagi IC perempuan, mungkin sebenarnya betul. Kena check semula. Betul. Dan kita harapkan pada tahun ini penonton Hawa lebih terbuka dalam menerima apa saja perbezaan antara manusia. Yang penting kita kena
hormat menghormati. Yes. Baiklah, itu saja kami mohon maaf. Bila okey Mohon kata maaf, mohon boleh maaf. Awak ni, kita baru jumpa wanita bersuara lelaki, awak dah nervous. Saya dah tupak. Itu yang jadi macam tu tu. Okey, silakan. Okay, baiklah saya akan ambil. Baiklah, kami nak ucapkan terima kasih kepada Untuk Hawa dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada episod ini. Yang baik kita jadikan iktibar dan yang buruk itu kami mohon maafkan. Okey, baiklah, itu saja untuk episod pada hari ini. Diharapkan semua perkongsian hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, amin. Saya Mirahan dan Eliza Hisham dalam program Buah Bicara Hawa. Jumpa anda esok hari. Assalamualaikum. Suara tadi. Abang.